Baik, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Hari ini 9 September, bermakna beberapa minggu saja lagi September akan berakhir dan moratorium juga akan tamat. Ini berdasarkan pelaksanaan moratorium bagi semua pembayaran semula pinjaman oleh individu dan juga perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi tempoh 6 bulan bermula April 2020 yang lalu. Jadi tempoh berakhir 30 September 2020. Secara umumnya sejauh mana kita bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini. Bukan hanya kita yang berniaga, bukan hanya kita yang bekerja makan gaji, yang barangkali menikmati wang tambahan di dalam bank akaun disebabkan oleh moratorium ini, tapi lebih penting lagi kepada 778,800 penduduk yang direkodkan tiada pekerjaan oleh Statistik Utama Tenaga Buruh Malaysia. Ini bercakap tentang kadar pengangguran Malaysia untuk April tahun ini yang melonjak 5%. Ya, satu angka yang cukup signifikan. Saya bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya, saya rasa dalam tempoh PKP moratorium ini, Doktor banyak memberikan penjelasan, termasuk dijemput bersama dengan kami. Ya. Terima kasih banyak juga kerana kembali di Malaysia hari ini. Okey, setakat ini dari segi pengamatan dan pemerhatian, apa yang boleh diperkatakan menjelang penghujung September ini? Kalau kita perhatikan di media-media sosial, kerana pihak bank pun dah kata tu semakin IT savvy lah. Mereka menggunakan platform seperti social media yang sesuai FB lah, Instagram dan sebagainya. Dan saya melihat juga pihak Bank Negara Malaysia juga memegang peranan yang penting juga. Cuba menyampaikan maklumat tentang keperluan bagi masyarakat untuk tampil ke depan, bagi terutamanya mereka yang menghadapi masalah kewangan lah. Kerana moratorium 1.0 ni bakal berakhir akhir bulan ni, yang moratorium 2.0 pula dia punya pendekatannya berbeza, yang mana ianya lebih bersasar hanya bagi golongan yang terkesan. Jadi yang kita risaukan itulah mereka tu yang terjejas oleh sebab pandemik dan sebagainya, tapi tidak mengambil tindakan susulan, maksudnya tidak berjumpa dengan pihak bank. Jadi kalau katakanlah keadaan itu berterusan, pihak bank tak dapat maklumat, jadi berlaku salah faham di situ. Pihak bank kalau tak ada maklumat, jawabnya kita akan teruskanlah, maksudnya dia punya SOP-nya tu. Panggilan yang kurang menyenangkan dan sebagainya lah. Jadi untuk mengelakkan itu berlaku, saya kira di situ peranan media, social media tadi tu kita gunakan, samping sosial media arus perdana juga digunakan bagi menyampaikan maklumat tentang pentingnya untuk tampil ke depan dan berbincang dengan pihak bank. Ya, saya rasa yang menonton sekarang ni semua sedia maklum, dan pastinya kita dapat SMS, termasuklah saya dapat maklumat daripada pihak bank kalau ada keperluan untuk merujuk kembali tentang moratorium, perlu berjumpalah dengan bank. Dan menurut doktor, kebimbangannya ialah response rate terhadap pesanan yang dihantar oleh pihak bank ini rendah. Dan itu yang menyebabkan kemungkinan ada yang tidak dapat bayar dan sebagainya kerana situasi tiada pekerjaan dan macam-macam lagi lah. Okey, dan kita seboleh-bolehnya mewar-warkan perkara ini, dan penghujung September bakal menjelang tidak lama lagi. Apa lagi yang boleh kita lakukan supaya tidak macam tengok, oh ni bank hantar, kita memang kena lakukan sesuatu? Okey, satu kita kena fahamlah, maksudnya institusi perbankan ni sebenarnya suatu bentuk perniagaan. Bila kita kata perniagaan, maksudnya keuntungan tu merupakan satu perkara yang penting lah. Jadi bila pihak bank ni, bila mereka memberi sesuatu pembiayaan atau pinjaman, mereka pun tak nak pinjaman tu jadi macam tak bayar ke, apa dikatakan non-performing loan lah. Kita tak nak perkara itu berlaku. Itu perkara yang paling akhir sekali kita fikir, kerana kalau berlaku perkara itu, jawabnya pendapatan pihak perbankan terjejas. Jadi moratorium yang kedua 2.0 yang saya panggil moratorium 2.0 lah, merupakan satu platform yang terbaik untuk datang ke depan dan sebagainya. Jadi dari segi masyarakat pula tidak perlu gusar. Maksud janganlah fikir bank ni sesuatu yang kejam dan sebagainya, kerana kita pun memahami situasi sekarang, dan pihak kerajaan juga melalui program penjanaan dan sebagainya telah, orang kata tu, cuba try to facilitate dia punya transisi itu, transition kepada ekonomi yang lebih baik lah. Jadi kalau tampil ke depan bincang, jadi boleh kita fikirkan apakah bentuk moratorium yang sesuai. Mungkin seperti yang kita tahu, bagi mereka yang tiada pekerjaan, moratorium akan dilanjutkan selama tempoh 3 bulan lagi dan sebagainya. Tapi benda tu kita boleh tailor-made lagi. Jadi kalau jumpa dengan pihak bank, kita faham masalah dia, jadi kita boleh rangka, oh macam ni caranya kita nak selesaikan masalah ini. Tapi dia kena, orang putih
putih kata it takes two to tango lah. Pihak bank dah orang kata tu memainkan peranan untuk dah buka ruang. Jadi masyarakat ataupun peminjam yang sedia ni perlu tampil ke hadapan dan bersikap telus dalam mengisytiharkan kedudukan kewangan mereka. Okey, baik. Tentang mengisytiharkan kedudukan kewangan ni barangkali itu yang buatkan ramai risau untuk berhubung dengan pihak bank. Doktor, sebelum kita bincang lebih lanjut, kami nak kongsikan ini antara tinjauan sempat kami buat melalui wartawan Syuhada. Bertemu dengan individu yang terkesan dengan situasi PKP ini, menikmati moratorium dengan keupayaan untuk menguruskan beban kewangan sebagainya, dan bagaimana mereka mempersiapkan diri berhadapan dengan pengakhiran moratorium. Saksikan. Seperti yang sedia maklum, penghujung September ini bakal berakhirnya tempoh penangguhan pembayaran ataupun moratorium. Sebentar lagi saya akan membual dua individu berkenaan persediaan mereka menghadapi penamatan moratorium ini. Bagi ibu kepada 3 orang cahaya mata yang juga peniaga online ini, pendapatan keluarganya terjejas teruk semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan. Sebelum ni suami memang 100% pendapatan melalui pasar tani. Jadi bila dah PKP tu memang terjejas teruk. Memang tak ada pendapatan langsung. Pendapatan untuk tahu bergedil memang turun, drop. Sebab masa tu memang bergantung pada penghantaran kepada ofis ke sekolah. Dengan bermulanya pelaksanaan moratorium pada April lalu, beban komitmen kewangan keluarganya dapat dikurangkan. Jumlah sebanyak 2,000 lebih. Ini termasuk rumah, kereta dan juga personal loan. Sebab sekarang baru nak naik. Baru macam sebelum ni kan tak ada pendapatan. Jadi bila dah kurangkan pembayaran tu, bukanlah kurangkan, macam dah stop sekejap pembayaran tu, dia sangat membantu. Tempoh 6 bulan penangguhan yang diperoleh memberikan peluang kepada dia dan suami untuk berjimat. Sekarang pasar tani dah start berjalan. Lepas tu perniagaan yang tahu bergedil ni pun dah makin stabil. Jadi rasanya tak ada masalah lah. Setakat ni dah daripada yang sebelum-sebelum ni memang dah menyimpan sikit-sikit untuk bersedia yang untuk pembayaran yang akan datang. Berbeza pula bagi individu berusia 29 tahun ini, pekerjaannya tidak terjejas. Namun moratorium membantu meringankan beban memandangkan isterinya baru sahaja melahirkan anak pada musim PKP. Dengan ada penangguhannya ni, saya dapat menjimatkan bulanan saja selama sebanyak 700. Dapat mengurangkan saya punya komitmen selama 6 bulan ni lah. So saya dapat simpang wang untuk pembelanjaan isteri dan anak. Tambah Jazrul, dia telah pun bersedia untuk membayar semula komitmen bulanannya sejurus tamat tempoh moratorium yang diberikan. Selepas habis penangguhan pembayaran ni, saya merancang untuk mencari kerjaan part time lah. Kena buat kerjaan lebih masa. Okey, ini barangkali kita dan kawan-kawan kita yang terkesan dan merencanakan kewangan kita selepas moratorium ni lah. Ada yang anak dilahirkan, ada yang perniagaan barangkali sedikit terkesan dan sebagainya. Okey, bila kita cakap tentang kedudukan kewangan, ramai yang risau nak pergi ke bank kerana bukan hanya keupayaan untuk membayar tu perlu dibincangkan, tapi kedudukan kewangan yang sedia ada ni dalam kata lain tak cantik dan sebagainya. Itu yang barangkali membuatkan mereka risau. Bagaimana untuk meyakinkan bahawa tak kiralah apa kedudukan kewangan sekalipun, ada yang tak bayar lama dan sebagainya sebelum ni pun, maknanya pembayaran itu tak cantik dan sebagainya, jumpalah dengan bank. Ya. Kalau kita lihat data lah, saya ni ahli ekonomi, kita tengok data kan. Data kita panggil itu NPL, lebih kurang lah. Lebih kurang 1.4% lah dia punya nombor tu. Maksudnya kalau 100 orang kita bagi pinjam, sekitar mungkin 2 orang lah tak bayar. Jadi sebenarnya rakyat Malaysia ni masyarakat yang baik. Oh, dari 100 orang yang pinjam, 2 orang je yang tak bayar? Lebih kurang macam tu lah. Okay. Merendah sebenarnya. Cuma yang kita nak fikirkan tadi tu, mereka yang bermasalah datang berjumpa. Dan pada ketika ini juga, harga duit tu, maksudnya kadar dasar semalaman, OPR tu rendah.
terendah dalam sejarah dan mungkin besok pun mungkin dijangka diturunkan juga berdasarkan orang kata bancian di kalangan ahli ekonomi. Maksudnya peluang untuk masyarakat untuk memperbaiki kedudukan kewangan pun agak tinggi juga sebenarnya. Maksudnya kita lihat balik kedudukan kewangan tu, kalau perlu membuat kata pembiayaan semula dan sebagainya, kita ambil kesempatan kan, harga duit ni rendah kan, jadi boleh kata tu mengurangkan komitmen bulanan dan sebagainya. Okey, untuk golongan yang celik kewangan ni mereka boleh faham lah OPR dan sebagainya. Kalau macam golongan makcik Kia yang kata okey, dia duit rendah. Apa maksud duit rendah yang bolehkan pembayaran tu lebih maksudnya kos pinjaman tu murah. Faedahnya mungkin rendah. Kita kalau bagi saya tak panggil faedah lah, keuntungan kan. Murah. Jadi keadaan ni lah, situasi semasa masih sesuai untuk membuat pembiayaan semula lah. Kerana keadaan yang kita ada sekarang ni tidak mungkin kekal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau katakanlah ekonomi tu mula mengalami fasa pemulihan, harga duit tadi tu, OPR tadi tu akan dinaikkan. Jadi kalau masa tu baru kita nak sibuk-sibuk nak buat pembiayaan semula dan sebagainya, masa tu dah terlambat lah. Jadi kesempatannya ni patut diambil dengan sebaik-baiknya lah. Cuma ialah kita kena saya cakap ni telus dan sebagainya, dan platform-platform yang ada seperti macam Sikris semua tu, saya rasa perlu kita biasakan, kerana pihak Bank Negara pun dah lancarkan e-Sikris dah lama dah rasanya. Maksudnya para peminjam boleh berdaftar dan boleh tengok Sikris mereka sendiri di rumah, tengok di laptop dan sebagainya. Jadi banyak maklumat sebenarnya boleh diperolehi di hujung jari, cuma kita nak atau tak nak, takut ataupun berani lah sebenarnya kan dalam hal ini. Okey, kepada golongan yang terkesan dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, diberikan lanjutan 3 bulan. Doktor. Jadi misal kata keadaan masih lagi tidak menentu, jadi bagaimana? Itu yang penting tu, bila dah jumpa dengan pihak bank, kita boleh discuss. Dan macam kalau peniaga, mereka akan ceritakan dia punya business model mereka macam mana, bila mereka akan dapat kutipan jualan dan sebagainya. Jadi kita boleh buat satu kerangka, mungkin bulan ke-4 ke-5 ke boleh bayar ke, tapi kena telus lah, kita pun kena tengok dia punya viability of the business dan sebagainya. Jadi kalau katakanlah peniaga tu datang dan sebagainya, menceritakan keadaan sebenarnya, dan yang penting kalau dia dalam kita bagi pinjaman ni, dia ada macam kita panggil 5C. Satu ada capital lah, capability. Satu lagi tu kita panggil willingness to pay. Kesanggupan untuk bayar. Itu pun satu perkara kita lihat. Jadi kalau ada kesanggupan untuk bayar tu, walau macam mana cara keadaannya pun, peminjam tu akan cuba membayar hutangnya. Jadi itu yang kita nak nilainya sebagai ahli pihak perbankan ni lah. Okey. Dan seperti Dr. Afzal sebutkan tadi, bila dalam 100 orang 2 orang saja tak bayar, maknanya disiplin rakyat kita ni memang ada, cuma kita perlu cakna dan maklum dengan apa saja perkongsian pesanan oleh pihak institusi kewangan ini. Okey, kita bercakap tentang duit yang ada sekarang ini. Ada cara-cara tertentu untuk kita uruskan supaya kita tak rasa macam satu kejutan budaya, sebab mungkin satu individu tu ada pinjaman kereta peribadi, rumah. Ini 3 sekali jalan bila Oktober nanti. Betul. Itulah tu, ada yang mengatakan ramai rakyat Malaysia telah mula melabur dalam pasaran saham. Memang betul lah, kalau kita tengok angka kadar penyertaan tu dah lebih 40%, sangat tinggi. Saya kira perkara tu boleh dilihat dari sisi yang positif juga. Maksudnya kalau mereka ni yang melabur tu, maksudnya dia ada duit lebihan lah. Jadi kalau duit lebihan tu kalau disimpan saja tak buat apa-apa pun, mereka akan rugi. Kerana maksud rugi apa? Rugi dari segi kuasa beli. Maksud inflasi. Inflasi tu sentiasa naik. Kalau duit tu tak kita kembangkan, rugilah. Jadi mereka mengambil keputusan untuk melabur dalam pasaran saham. Okeylah. Mungkin ada yang kurang senang dengan pernyataan itu, tapi saya lihat juga dari segi pengamatan saya, dari segi media sosial juga, ramai cikgu-cikgu saham sekarang ni, maksudnya masyarakat kita pergi belajar sebenarnya pasal saham. So baguslah tu. Dia tak ada masuk sembrono. Yang penting bila mereka melabur tu bukanlah duit pinjaman, duit mereka sendiri. Jadi itu perkara yang positif lah saya nampak. Maksudnya dalam pada masa sama sedang merencanakan bagaimana nak bayar, rencanakan macam nak cari duit lebih juga. Betul. Ya, itu satu yang menarik. Okey, akhir sekali lah doktor, bila kita bercakap tentang moratorium ni, rakyat ni barangkali hanya memikirkan tentang kalau boleh lanjutkanlah selama yang boleh, selagi keadaan belum pulih, lanjutkanlah. Tapi ia
tidak menguntungkan kerajaan, membebankan lagi kerajaan. Apa yang harus rakyat faham tentang situasi ini? Okey, satu dia kena faham sistem perbankan tu sendiri. Macam mana kedudukan dalam ekonomi kita. Kalau badan kita ni antara organ yang penting jantung. So bank tu macam jantung. Darah tu dia pump lah. Jantung ni. Jadi dalam kes ekonomi ni darah tu duit. Wang tunai. So kalau bank tu tak buat untung, jawabnya jantung tu bermasalah lah. Jadi kita tak nak jantung kita bermasalah kan. Jadi di situ keperluannya moratorium tu tak boleh kita lanjutkan seterusnya. Kalau tak ada keperluan lah. Ya, energi yang menarik. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Okay, Sudi bersama kami. Kita harap faham dengan situasi ini. Tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum moratorium ditamatkan. Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam bersama dengan kita memberikan penjelasan, dan kita akan terus memberikan penjelasan supaya rakyat faham, dan kalau ada keperluan untuk berbincang dengan pihak bank, lakukanlah, jangan ditangguh-tangguh supaya tidak mendatangkan mudarat di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Sama-sama. Bersama kami. Kita berehat seketika. Selepasnya MHI akan kembali dengan berbincang mengenai keselamatan di air dalam tempoh PKPP ini. Semuanya selepas dalam MHI.